Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala dengan setinggi-tingginya di atas segala rahmat dan kurniaannya pada pagi yang mulia ini. Dengan keizinan daripada Allah, taufik dan hidayahnya, Alhamdulillah, kita dapat sama-sama untuk mengikuti semula sambungan mingguan berkenaan dengan tadabbur surah Yusuf alaihi salam. Dan insya-Allah pada pagi ini, sambungan kepada kelas Isnin yang lalu, kita ingin menyentuh pada ayat yang ke-98. Tempoh hari kita berhenti sehingga pada ayat 98, dan insya-Allah kita akan menyambung pada ayat 99 pada pagi ini. Cuma saya pada minggu lepas saya tidak sempat untuk menjelaskan beberapa waktu dan tempoh yang terbaik untuk seseorang itu memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana permintaan Nabi Yaqub alaihi salam di kala mana anak-anaknya, iaitu abang-abang Nabi Yusuf, telah bertemu dengan ayahnya dan memohon supaya ayahanda mereka berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah mengampunkan dosa-dosa mereka. Itu pada ayat yang ke-98 yang telah kita bincangkan sebelum daripada ini. Dan insya-Allah saya nak tambah huraian tersebut, ya. Kenapa di dalam ayat 98 Nabi Yaqub AS menyebutkan kepada anak-anaknya di kala mana anak-anaknya memohon, wahai ayahanda, pohonlah kepada Allah, doalah untuk kami agar Allah ampuni dosa-dosa kami. Maka jawab Nabi Yaqub, qala sawfa astaghfiru lakum rabbi, aku akan memohon kepada Tuhanku agar Tuhanku mengampunkan dosa kamu. Kenapa diguna perkataan akan? Sedangkan jika perkara itu baik, seorang Nabi tidak akan menangguhkan berbuat sesuatu perkara kebaikan. Apatah lagi jika kebaikan itu untuk anak-anaknya pula. Maksud perkataan menangguhkan kebaikan kerana untuk menjadikan kebaikan itu adalah yang terbaik, atau kebaikan itu menjadi lebih baik. Itu maksud daripada perkataan Nabi Yaqub alaihissalam, saufa astaghfiru lakum rabbi. Maknanya Nabi Yaqub alaihissalam beritahu kepada anaknya, ayah akan memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosamu, tapi ayah akan berdoa pada waktu yang terbaik dan di waktu istighfar yang terbaik. Dan ayah juga menginginkan kamu juga turut memohon ampun dan beristighfar pada waktu yang terbaik itu. Yang tu yang dimaksudkan. Bagaimana Nabi Yaqub AS ingin menyampaikan maksud tujuan itu kepada anaknya tersebut, ya. Okey, baik. Yang pertama sekali, di dalam tafsir menjelaskan kepada kita waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa dan waktu yang terbaik untuk kita memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf kelas pagi ni agak lewat sedikit kerana saya ada urusan untuk menguruskan anak-anak saya yang baru selepas berkhatan, ya. Jadi agak kelewatan pada pagi ini untuk live. Baik, okey, kita nak sambung kembali. Yang pertama sekali, waktu yang paling terbaik adalah waktu di kala sahur.
ya, di waktu sahur. Ini berdasarkan pada firman Allah dalam surah Az-Zariyat, yang mana Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa bil ashari hum yastaghfirun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu di waktu sahur mereka bangun untuk beristighfar dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya adalah waktu terbaik untuk memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat daripada Abdullah ibnu Mas'ud dan Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma menyatakan, pernah ketika mana Sayyidina Umar pada zaman pemerintahannya, Sayyidina Umar telah masuk ke Masjid Nabawi, dan di ketika itu Sayyidina Umar telah melihat bagaimana ada di antara para sahabat yang sedang memohon ampun dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila mendengar permintaan ampun itu, maka Sayyidina Umar melihat siapakah orang yang memohon ampun. Maka terkejutnya beliau kerana mendapati ia adalah sahabatnya yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Lalu bila ditanya, wahai Abdullah, kenapakah engkau beristighfar di waktu ini? Kenapa tidak di sepertiga malam? Kenapa tidak di tengah malam? Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia menyatakan kerana sesungguhnya waktu memohon ampun dan istighfar di waktu sahur ini adalah merupakan waktu Allah memustajabkan permohonan keampunan Nabi Yaqub alaihissalam atas kesalahan anak-anaknya. Ini menunjukkan pada kita, kepada semua para penonton, kalau nak meminta ampun pada Allah, nak beristighfar pada Allah, walaupun kita tak bersahur untuk bangun berpuasa, tapi bangun dan hidupkanlah waktu sahur. Kalau tidak mampu, hidupkan waktu tahajud. Kalau tidak mampu, hidupkan waktu di 1/3 malam akhir. Takkan kita tak mampu untuk hidupkan waktu sahur, walaupun hanya 2 minit ataupun 1 minit sebelum menjelangnya azan subuh. Kerana waktu itu masih lagi waktu sahur. Kita dapat 1 minit sebelum subuh pun Alhamdulillah. Hidupkanlah 1 minit itu, banyakkanlah istighfar, minta ampun pada Allah, ajak ahli keluarga, pasangan dan juga semua bersama-sama meminta ampun pada Allah di waktu sahur. Kerana itu adalah waktu perhimpunan para malaikat yang hendak bertugas di siang hari dan bertugas di malam hari. Mereka berhimpun di waktu sahur, kerana waktu sahur adalah waktu yang barakah. Sebab tu ada dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Allah dan para malaikat mendoakan orang di waktu sahur, yakni orang yang bangun makan sahur ke, atau orang yang ketika sahur itu dia meminta ampun pada Allah ke. Jadi pentingnya dekat sini, hidupkan waktu sahur anda. Yang kedua, waktu yang mustajab itu disebutkan adalah pada malam Jumaat dalam sebahagian tafsir, iaitu Nabi Yaqub ajak anak-anaknya supaya bersama-sama berdoa minta keampunan kepada Allah atas dosa yang telah mereka lakukan di sepanjang malam Jumaat, yakni Khamis terbenam saja matahari, masuknya Jumaat bermula malam. Berdoalah minta ampun pada Allah sehingga menjelang fajar, sama ada antara maghrib sehingga subuh. Di sepanjang malam pada hari Jumaat itu adalah merupakan waktu yang terbaik untuk memohon ampun dan kemustajaban doa. Dan yang ketiganya dan tafsir menyebutkan, yang dimaksudkan oleh Nabi Yaqub adalah Nabi Yaqub akan berdoa kepada Allah agar Allah mengampunkan dosa anak-anaknya, iaitu di dalam solat malam baginda. Menunjukkan pada kita bangun di 1/3 malam, 1/2 malam, terutamanya dalam solat tahajud kita. Waktu itu juga adalah merupakan waktu yang mustajabnya doa. Baik, kemudian dijelaskan lagi, ada yang pula menyatakan waktu yang mustajab untuk meminta ampun dan keampunan dan kemaafan kepada Allah Ta'ala itu
adalah pada hari Ashura. Ada yang mengatakan Nabi Yaqub berdoa kepada anak-anaknya itu adalah pada hari malam hari Ashura, malam hari Ashura, ya, yakni tanggal 10 Muharram. Jadi malam ke-10 Muharram itulah dalam setengah riwayat mengatakan bahawasanya Nabi Yaqub alaihi salam telah berdoa agar Allah mengampunkan dosa anak-anaknya, ya. Bahkan dalam riwayat Ibnu Abbas, Sayyidina Ali pernah mengadu tentang ingatannya tentang hafazan Quran, ingatannya terhadap ayat Quran ada sedikit lupa. Lalu bila ditanya, maka Ali radhiyallahu an berkata, kerana kurangnya istighfar kamu. Ini menunjukkan pentingnya istighfar, ya. Kemudian ada pula pendapat yang menyatakan yang Nabi Yaqub alaihissalam doa kepada anak-anaknya di waktu keampunan yang terbaik itu adalah pada malam hari putih. Maknanya pada setiap bulan Hijriah bersamaan 13, 14 dan 15 itu adalah pada malam hari putih adalah malam yang terbaik untuk memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Itu di antara yang saya nak jelaskan sambungan kepada penambahan kepada tadabbur ayat yang ke-98. Ya, bahkan Nabi Yaqub alaihissalam ketika berdoa memohon keampunan bagi anak-anaknya, Nabi Yaqub bagi tahu kepada anak-anaknya, jika Nabi Yusuf alaihissalam memaafkan kalian dan Bunyamin juga memaafkan kalian, nescaya aku akan berdoa untuk kalian di dalam doa-doaku. Antara doa yang dibaca oleh Nabi Yaqub alaihissalam di dalam doa baginda ketika memohon keampunan untuk anak-anaknya, doanya yang berbunyi, Allahumma ghfirli jaza'i ala Yusuf wa qillata sabri anhu waghfir li auladi ma atau ila akhihim Yusuf. Yang memberi maksud bahawasanya kata Nabi Yaqub dalam doanya untuk memohon keampunan Allah bagi anak-anaknya, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku atas lamanya tangisan aku terhadap kehilangan Yusuf. Yang pertama, adab dia bila kita nak minta ampun, kita minta ampun kepada Allah atas kesalahan kita terlebih dahulu. Sebelum kita nak doa minta ampun pada orang lain, minta ampun untuk diri kita dulu. Sebab tu Nabi Yaqub berdoa, ya Allah, ampunkanlah dosaku atas kesedihanku terhadap kehilangan Yusuf. Dan ya Allah, ampunkanlah dosaku kerana kurangnya sabarku terhadap ujian kehilangan Yusuf. Dan ampunkanlah dosa anak-anakku, yakni abang-abang Nabi Yusuf, dengan apa yang telah mereka lakukan kepada saudara mereka iaitu Yusuf. Ini menunjukkan kepada kita Nabi Yaqub telah berdoa kepada Allah SWT agar Allah ampunkan dosa anak-anaknya atas apa yang telah mereka lakukan kepada Nabi Yusuf alaihi salam, ya. Dalam setengah riwayat menyebutkan Nabi Yaqub kumpulkan anak-anaknya dan Nabi Yaqub menjadi imam di belakang Nabi, di sebelah Nabi Yaqub adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yaqub berdoa dan Nabi Yusuf mengaminkan doa Nabi Yaqub. Adapun abang-abang mereka, ini abang-abang Nabi Yusuf dan anak-anak Nabi Yaqub yang lain, mengaminkan pula amin yang telah diaminkan oleh Nabi Yusuf. Dalam riwayat menyatakan, subhanallah, punya beratnya hukuman yang Allah beri kepada abang-abang Nabi Yusuf atas dosa yang telah mereka lakukan pada ayah mereka, dosa yang telah mereka lakukan pada adik mereka Yusuf dan Bunyamin, dan dosa yang telah mereka lakukan kepada seorang Nabi, bukan seorang, dua orang Nabi. Maka Allah telah menjawab perkenan doa Nabi Yaqub yang Allah telah mengampunkan dosa anak-anaknya setelah 20 tahun. 20 sanah. Allahu Akbar.
Sebab itu pengajaran yang kita kena ambil, jangan tangguh meminta ampun kepada Allah. Jangan tunda dan tangguhkan taubat. Kerana kita bertaubat, kita minta ampun pada Allah, itu satu perkara. Perkara yang kedua, kita tidak tahu bila Allah akan perkenan keampunan kita. Kita tidak tahu bila Allah akan terima taubat kita. Disebabkan kerana itu, macam kita nak buat suatu permohonan. Kita pohon pada pihak syarikat untuk kita bekerja. Tapi kita tahu tak bila permohonan kita itu akan diterima yang kita layak atau tidak layak. Jadi diperlukan masa. Ya, Allah Ta'ala Maha Pengampun, tetapi Allah juga berkuasa untuk melihat bukti. Walaupun Allah Maha Mengetahui, tapi Allah nak lihat bukti yang kita benar-benar telah bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Jadi sebab itu, kita perlu membuktikan. Sebahagian ulama' kata sekurang-kurangnya 40 hari setelah kita taubat pada Allah, setelah kita minta ampun pada Allah, setelah kita meninggalkan dosa, buktikan taubat kita selama seminimanya 40 hari yang kita tak mengulangi dosa kita yang sebelum 40 hari itu. Insya-Allah, jika 40 hari kita istiqamah, kita boleh istiqamah kekal menjauhkan dosa kita atas daripada 40 hari tersebut. Apa dalil yang kata 40 hari itu? Dalilnya tidak ada dalil yang jelas. Cuma ulama' sebut kerana manusia ini dia akan berubah, ditentukan dia berubah atau tidak berubah dalam tempoh lingkungan 40 hari. Pertama, ada ulama' mengatakan kejadian kita dalam perut ibu kita pun berubah setelah 40 hari. Itu berdasarkan tafsiran dan kiasan. Yang kedua, ada yang menyatakan kenapa 40 hari? Sebab ada hadis Nabi kata, kalau 40 tahun seseorang itu tak berubah, maka tiada alasan baginya di sisi Allah. Nombor 3, kenapa dia 40 hari? Kerana ada satu hadis yang lain Nabi sebut, sesiapa yang dapat istiqamah melaksanakan solat berjemaah, takbiratul ihram bersama dengan imam selama 40 pagi, yang 40 hari, insya-Allah Allah bebaskan dia bersifat munafik, dan Allah bebaskan ia daripada syirik dan bebaskan ia daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan kerana itu, segerakan taubat. Jangan tangguh, kerana anda tidak tahu bila Allah terima taubat anda. Dan anda perlu buktikan setelah anda bertaubat yang sebenarnya taubat anda itu adalah taubat yang nasuha. Ini pengajaran penutup yang boleh kita ambil pada ayat yang ke-98. Disebabkan Allah bagi tahu Nabi Yaqub berdoa setiap malam. Allah bagi tahu kat Nabi Yaqub, Allah dah ampunkan semua dosa abang-abang Nabi Yusuf dan anak baginda setelah berlalunya 20 tahun. Bukan suatu tempoh yang sekejap 20 tahun ya. Kalau anak kita dah 20 tahun, kita pun sudah pasti dah tua dah ya. Baik. Kemudian kita nak lihat pada ayat 99. Allah SWT berfirman, فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ. Yang bermaksud dikala mana tak kala telah pun sampainya Nabi Yaqub dan seluruh ahli keluarganya ke perkampungan Mesir untuk bertemu dengan Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf AS telah menyediakan untuk kedua ibu ayahnya itu tempat tinggal dan termasuklah ahli keluarganya yang lain. Sambil berkatanya Nabi Yusuf kepada ayahnya dan rombongan ahli keluarganya ketika mana mereka hendak sampai ke bumi Mesir, atau setelah mereka mana sampai ke bumi Mesir, apa kata Nabi Yusuf? Masuklah ke dalam Mesir ini insya-Allah dalam keadaan kalian semua aman damai. Kalian tidak akan dapat merasai lagi kesusahan hidup.
kelaparan, kesulitan kerana kedahagaan dan kemarau, dan segala apa yang kalian hadapi rintangan ketika mana berada di bumi Syam, insya-Allah kalian tidak mendapati lagi kesusahan itu setelah mana kalian berada di bumi Mesir ini, insya-Allah, kata Nabi Yusuf alaihissalam kepada ayahnya dan kepada ahli keluarganya. Baik, di sini kita nak tengok pengajaran pada ayat yang ke-99 dan sedikit tafsiran para ulama. Ini menunjukkan kepada kita yang pertamanya, ayat ini ulama menafsirkan dakhalu ala Yusuf, mereka telah masuk kepada Yusuf. Dalam tafsir menyebutkan bila ayah Nabi Yusuf, Nabi Yaqub dan lebih kurang 93 orang, atau setengah riwayat kata 78 orang, lebih banyak tepatnya 93 orang atau 100 orang kita genapkan, daripada keluarga Nabi Yaqub alaihissalam dan abang-abang Nabi Yusuf alaihissalam, mereka bergerak satu rombongan. Bila mereka diberitahu, kan dahulu kan setiap negara kan ada persempadanannya dan ada pengawal-pengawal yang jaga di luar sempadan, dikhawatiri jika ada musuh yang menyerang. Bila pengawal ni bagi khabar sampai kepada Nabi Yusuf alaihissalam, yang rombongan keluarga Nabi Yusuf sudah pun dekat sampai kepada sempadan daerah bumi kota Mesir. Apa Nabi Yusuf alaihissalam buat? Kerana nak sambut ayahnya, kerana nak sambut keluarganya, dalam riwayat menyebutkan apa yang terjadi, iaitu Nabi Yusuf alaihissalam telah menyiap-niagakan, yakni telah pun bersiap sedia untuk menyambut kedatangan ayahnya ke bumi Mesir dengan membawa keluar tentera-tentera, ya, dan juga apa ni, macam kita panggil nak sambut lah. Bawa rombongan sebanyak 600, ya, 600 lebih kurang sebanyak minta maaf, seramai 3,000. Silap tadi, seramai 3,000 rombongan daripada pihak tentera, daripada pihak tentera yang telah dibawa keluar oleh Nabi Yusuf alaihissalam untuk menyambut. Setengah riwayat kata Nabi Yusuf dan Raja Mesir itu sendiri telah keluar bawa 4,000 tentera. Ada setengah riwayat kata 3, ada setengah riwayat kata 4,000 tentera. Tunggu, bukannya suruh Nabi Yaqub dan rombongan keluarga Nabi Yusuf masuk ke istana, mereka tunggu dalam istana. Tetapi sebaliknya, apa yang terjadi, Nabi Yusuf alaihissalam dan pihak Raja Mesir itu sendiri yang telah menjadi Muslim, kerahkan 4,000 tentera bersiap siaga nak sambut, nak mengiring kedatangan Nabi Yaqub dan keluarga Nabi Yusuf alaihissalam sebelum mereka masuk ke dalam pintu gerbang bumi Mesir. Di sini menunjukkan pada kita ada satu pengajaran, yakni berkenaan dengan bab adab, ya, berkenaan dengan bab adab, iaitu adab keutamaan untuk seorang anak mendapatkan ibu dan ayahnya setelah mana ia bertemu, mendahului orang lain, atau setelah mana ia berjumpa, atau setelah mana ia pulang daripada musafir. Ini dituntut bagi seorang anak mendapatkan ibu ayahnya atau keluarga daripada ibu ayahnya terlebih dahulu berbanding yang lain. Ini satu adab yang diamalkan oleh para salafus salih. Walaupun Nabi Yusuf alaihissalam tak boleh pergi ke Syam, ambil ayah dia dan keluarganya bawa ke Mesir kerana Allah tak mengizinkan. Kita dah bahas dulu kenapa Nabi Yusuf tak pergi ambil ayahnya sendiri. Kerana nak membenarkan mimpi Nabi Yusuf dikala Nabi Yusuf kecil. Dan juga nak menunjukkan Nabi Yusuf punya syariat adalah syariat yang lebih tinggi daripada syariat Nabi Yaqub dan memansuhkan syariat Nabi Yaqub alaihissalam. Maka kerana itu Nabi Yaqub yang diperintahkan oleh Allah untuk menuju ke Mesir. Walau bagaimanapun Nabi Yusuf tahu dirinya tetap seorang anak kepada ayahnya. Walaupun di segi darjat kerasulan ia lebih tinggi daripada ayahnya.
Tetapi itu tidak menafikan darjat antara seorang bapa dengan seorang anak. Sebab itu Nabi Yusuf telah bersiap siagakan dengan penuh meriah menyambut kedatangan Nabi Yaqub dan keluarga-keluarganya. Ini menunjukkan pada kita pengajaran yang kita perlu pelajari. Bila kita mendapat sesuatu kesusahan, mendapat suatu berita kegembiraan, insan yang pertama yang perlu kita khabarkan, kita perlu kongsikan adalah kedua ibu dan ayah kita. Tapi berapa ramai orang-orang sekarang ni, bila mereka ada apa-apa permasalahan, mereka lebih suka berkongsi di laman sosial berbanding bercerita kepada ibu bapa mereka sendiri. Bukanlah berdosa, tapi kadang-kadang boleh membawa dosa. Sebaliknya ia berkait dengan adab, dan ini adalah adab yang ditunjukkan oleh seorang rasul yang boleh kita contohi. Misalnya contoh, kalau kita tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau baginda daripada Mekah nak pergi ke Madinah atau Madinah nak balik pulang ke Mekah, baginda mesti berkunjung menziarahi kubur ibunya dan duduk di sana untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi pihak ibunya, sehinggalah Allah melarang baginda dan mengizinkan baginda untuk menziarahi kubur ibunya. Ini menunjukkan kepada kita adab. Walaupun sudah meninggal ibu ayah, tapi keutamaan untuk kita mencari mereka terlebih dahulu adalah merupakan sesuatu yang penting. Baik. Kemudian di sini menunjukkan pada kita perkara yang kedua, perhatikannya, iaitu bagaimana disebutkan doa Nabi Yusuf kepada ayahnya dan keluarganya. Nabi Yaqub dan keluarganya belum sampai ke bumi Mesir, tetapi Nabi Yusuf sudah doa supaya selamatkan perjalanan ayahnya. InsyaAllahu minal aminin. Ada dua riwayat tafsir. Riwayat tafsir kata masa ayah Nabi Yusuf dan Nabi Yaqub bergerak keluar dari Syam, Nabi Yusuf dah doakan semoga mereka selamat perjalanan, semoga mereka selamat. Bila dah sampai ke bumi Mesir, dah jumpa Nabi Yusuf pun, Nabi Yusuf beri jaminan lagi kali kedua, insya-Allah kalian selamat menetap di sini. Dua keselamatan yang didoakan oleh Nabi Yusuf AS untuk ayah dan keluarga-keluarganya. Satu, doa keamanan dalam perjalanan mereka. Yang kedua, doa untuk memberi keamanan kepada mereka sepanjang keberadaan mereka di bumi Mesir itu. Ya, ini menunjukkan pada kita juga disunatkan kita mendoakan kepada orang yang bermusafir. Kalau orang nak bermusafir, terutama dia keluarga kita ke, dia sahabat kita, dia rakan kita, doakan pada dia. Satu doa yang Nabi SAW ajar ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu nak pergi menunaikan haji, setengah riwayat kata sebagian sahabat nak pergi bermusafir, Nabi akan mendoakan mereka dengan doa ini. Ingatnya, doa kita kepada orang yang nak bermusafir mustajab. Demikian juga doa yang orang yang bermusafir kepada kita. Antara doa yang Nabi doakan iaitu astaudi'ukallahu dinataka, astaudi'ukallahu dinaka wa amanataka wa khawati ma'amalika. Aku menyerahkan kamu kepada Allah agar Allah pelihara agama kamu, Allah pelihara segala tanggungjawab dan urusan kamu, dan Allah pelihara pengakhiran amalan kamu. Kalau kawan kita nak musafir, doakan tiga benda ini untuk mereka, kerana mereka memerlukan tiga perkara ini dalam perjalanan pemusafiran mereka. Yang pertama, kita minta mereka dijaga dan dipelihara akidah dan agama. Sebab kita tak nak orang yang bermusafir bila dia sampai ke negara orang, tiba-tiba dia tukar agama dia, dia ikut agama penduduk-penduduk yang di mana tempat yang dia bermusafir. Sebab tu penting, anak kita nak hantar pergi belajar London, nak pergi hantar pergi Jepun, nak hantar pergi mana luar negara, yang kita khawatir takut dia mengikut corak agama di tempat itu, doalah Allah pelihara agama dia, pelihara iman dia. Itu yang pertama. Yang kedua, doa supaya dia dapat menjalankan tanggungjawab dia. Wa amanataka. Kadang-kadang orang keluar bermusafir sebab dia ada kerja, dia ada tugas, dia ada misi, dia ada tanggungjawab.
kita minta Allah Ta'ala jaga urusan, tanggungjawab, tugas dan kerjanya. Yang ketiga, kadang-kala orang tu pergi musafir, kita tak tahu. Itulah pengakhiran ajal dia. Dalam pemusafiran itu mungkin dia bertemu dengan ajal. Dan dalam pemusafiran dia mungkin dia tak buat amalan yang baik. Kadang-kadang orang yang musafir dia penat, dia tak boleh baikkan amalan dia. Jadi Nabi ajar kita doa supaya orang tu diperelokkan amalan atau dimatikan ia dalam keadaan amalan yang terbaik. Ini antara pengajaran yang seterusnya yang kita ambil pada ayat 99 ini. Kemudian kita lihat balik di sini menunjukkan kepada kita bahawasanya yang dimaksudkan keamanan dekat situ. Apa makna Nabi Yusuf kata bila pertama doa kepada mak ayah mereka yang bermusafir supaya aman. Yang kedua, riwayat tafsir yang saya sebut tadi, bila Nabi Yaqub dan abang-abang dan keluarganya telah pun sampai ke Mesir, Nabi Yaqub kata lagi sekali, kalian akan aman berada di kota Mesir. Apa makna aman dekat situ setelah sampai? Tadi aman dalam perjalanan. Yang pertama, akan aman agama kalian. Kalian duduk di Mesir ini, jaminan Nabi Yusuf beri dengan izin Allah, kalian tidak akan dipaksa oleh sang raja untuk tukar agama lain. Sebab raja yang berkuasa bersama dengan Nabi Yusuf itu telah pun mengikut syariat dan agama Nabi Yusuf, yakni agama Islam. Sebab itu Nabi Yaqub macam khawatir. Setengah riwayat kata masa Nabi Yaqub nak sampai dah dan nampak pintu gerbang kota Mesir, dan Nabi Yaqub ternampak Raja Mesir yang ketika itu lebih tinggilah kedudukan dia daripada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf penasihat dan Perdana Menteri. Maka bila tengok Nabi Yaqub kata itu Fir'aun, aku khawatir kezalimannya. Bila dengar perkataan itu, barulah Nabi Yusuf jawab, wahai ayah, jangan takut. Raja ini takkan paksa ayah tinggalkan agama Islam. Sebaliknya, ayah dan seluruh ahli keluarga akan aman di atas agama Islam. Maknanya dekat sini menunjukkan pada kita, di mana-mana sahaja kita pergi, benda pertama pengajaran yang kita boleh ambil, kena jaga agama kita, jaga iman kita, pelihara agama kita, jaga syariat agama kita, jaga akhlak agama kita. Mana tahu kat mana tempat kita pergi, bila kita jaga agama kita, kita jaga syariat agama kita, maka ia menjadi suatu dakwah kepada penduduk di negara yang tempat kita pergi itu, supaya mereka mengikuti agama kita. Jadi benda pertama, keamanan yang dijamin oleh Nabi Yusuf adalah agama dan iman. Yang kedua, maksud aman dekat sini, ayah dan seluruh ahli keluarga akan aman daripada sebarang penindasan. Sebab dikenali kaum Bani Israel, memang ke mana-mana mereka pergi, mereka ditindas, mereka dizalimi, mereka ditekan. Tapi Nabi Yusuf AS bagi tahu, sebab tu mereka hidup secara nomad, berpindah-pindah dari satu tempat ke satu tempat, kerana Allah telah jadikan hukuman kepada mereka seperti itu. Kemudian menunjukkan pada kita bahawasanya Nabi Yusuf kata kepada ayahnya, Nabi Yaqub dan keluarganya, kalian duduk di negara Mesir ini, kalian takkan ditindas, hak kalian akan ditegakkan, kalian akan dapat keadilan, kalian tidak akan dizalimi, semua hak kalian akan diberikan. Maknanya dekat sini perkara yang kedua yang sangat-sangat penting, ke mana-mana kita pergi, bagaimana kita hidup, kita kena berlaku adil. Kita jangan buat zalim. Kita kena ada sifat adil. Kerana Allah sebut dalam Quran, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlakulah adil, kerana adil itu lebih dekat kepada taqwa. Maknanya sikap adil tu kita kena ada. Nabi Yusuf AS, walaupun baginda ada kuasa, Nabi Yusuf bagi tahu ke ayah dan keluarganya, Allah telah memberikan pada aku kuasa, aku akan pastikan kuasa ini berlaku adil, termasuk kepada abang-abangku, walaupun mereka pernah melakukan kezaliman kepada diriku. Sebab itu, ke mana-mana selain pada jaga agama, jangan buat zalim. Kerana Nabi sebut dalam hadis,
baginda menyatakan ittaqu zulma fa inna zulma zulumatu yaumal qiyamah. Nabi bersabda dalam satu hadis, jauhilah kamu daripada berbuat zalim, kerana berbuat zalim itu merupakan kegelapan yang amat gelap pada hari kiamat. Kita balik ke akhirat, kita tak dapat cahaya kerana kezaliman. Kezaliman kepada Allah dengan ingkar perintahnya, kezaliman pada diri dengan kita berbuat kejahatan dan maksiat, kezaliman kepada manusia atau kezaliman kepada haiwan. Ke mana-mana kita pergi, jadilah orang Muslim yang sebenar, yang Nabi sebut al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sebenar itu, di mana dia pergi, orang-orang lain selamat daripada kejahatan mulut dia dan kejahatan tangan dia. Tapi kalau mana-mana kita pergi, orang rasa tak aman daripada bicara mulut kita ini yang menyakitkan perkataannya, dan tangan kita ini yang suka memukul dan menindas, maknanya itu bukan seorang Muslim yang baik, tetapi dia adalah seorang yang zalim, ya, yang menyebabkan dia muflis pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga, makna aman dekat sini, aman daripada kelaparan. Nabi Yusuf bagi tahu ke ayah dia, jangan risau duduk Mesir. Insya-Allah ayah tidak lagi perlu merana kelaparan seperti mana di Syam, kerana Allah akan limpahkan rezeki dan cukupkan rezeki, dan tidak akan lagi merasa kelaparan yang membawa kepada kematian apabila berada di bumi Mesir ini. Ini menunjukkan apa? Keberkatan. Maknanya antara benda yang penting, kerana musibah kelaparan, musibah kekurangan harta, dan juga yang Allah sebut dalam Quran, wa naqsim walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat. Kami akan menguji kalian, Allah kata, pertama dengan ketakutan, takut, kemudian kelaparan, kemudian kekurangan harta, pekerjaan. Ini benda yang merisaukan manusia, ya. Sebab itu yang menjana benda-benda ini semua adalah keberkatan. Sebab itu dalam ayat Quran yang lain Allah sebut, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalaulah penduduk kampung itu bertakwa pada Allah, beriman dan bertakwa pada Allah, niscaya Allah Ta'ala akan bukakan berkat daripada langit. Ini menunjukkan nilai keberkatan itu adalah sangat penting. Sebab itu, di mana-mana sahaja kita pergi, kita pintalah kepada Allah keberkatan dan kesyukuran atas kecukupan rezeki yang Allah Ta'ala berikan tanpa terputus, ya, daripada kehidupan kita. Ya. Kemudian kita nak lihat kembali pada ayat yang ke berapa tadi? 99. Di sini disebutkan awa ilaihi abawai. Maksud perkataan awa ilaihi abawai, ada yang menyatakan setelah mana sampainya Nabi Yaqub alaihissalam dan dia nampak sahaja Nabi Yusuf alaihissalam, maka pada ketika itu Nabi Yusuf nak pergi menerpa, memberi salam dan nak menerpa, sambut ayah dia. Dia nak peluk, dia nak cium ayah dia. Sebab 80, kita dah sebut sebelum ni, 80 tahun terpisah. Bukan sekejap, lama. Bayangkan kalau kita tak jumpa keluarga kita 80 tahun. Ya Allah, orang yang masuk penjara, kalau masuk 20 tahun, 30 tahun hukuman, kalau keluar pun dah sangat menangis-nangis rindukan keluarga. Itu pun boleh jumpa ziarah kat penjara. Ini tak jumpa langsung, ziarah mana-mana pun tidak. Sehingga kan menyebutkan ketika Nabi Yusuf nak pergi menerpa ayah dia dan nak mula-mula bagi salam kepada ayah dia, tiba-tiba malaikat Jibril alaihissalam pun turun dan bagi tahu kepada Nabi Yusuf, jangan kamu memulakan memberi salam kepada ayah kamu, tetapi tunggulah sehingga ayah kamu memberikan salam kepada kamu. Kerana nak menunjukkan
kedudukan, ketinggian Nabi Yusuf alaihissalam berbanding ayahnya. Maka disebabkan kan itu, Nabi Yaqub telah mula-mula bagi salam kepada anaknya. Bila dah mendekat, Nabi Yusuf bagi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Yusuf, salam sejahtera pada kamu wahai Rasulullah, wahai Yusuf. Maka jawabnya Nabi Yusuf alaihissalam, Waalaikumsalam wahai abati, ayah kesayanganku, dan Waalaikumsalam kepada kepada mereka yang telah sabar atas kehilangan anaknya. Ini cara Nabi Yusuf jawab salam kepada ayahnya, kerana ayahnya sudah banyak bersabar atas kehilangan perpisahan dengan anaknya. Dalam riwayat menyebutkan bila mereka jumpa, mereka berpeluk-pelukan, ya, mereka bercium-ciuman, kerana sudah lama tidak berjumpa. Bahkan satu riwayat ada yang mengatakan Nabi Yusuf tanya ayah dia, wahai ayah, kenapa ayah menangis atas kehilanganku sampai buta kedua mata ayah? Tidakkah ayah perlu banyak menangis kerana takutkan Allah berbanding takutkan kehilangan aku? Kemudian Nabi Yaqub alaihissalam jawab apa? Tengok ya, mula-mula jumpa dah peluk cium, dah lepas rindu, sempat lagi nak tanya, ayah kena ingat pada Allah, jangan nangis kerana kehilangan aku, kerana ini ujian Tuhan, kena nangis kerana takutkan Allah. Apa Nabi Yaqub jawab? Wahai anakku, anak kesayanganku, aku menangis bukan semata-mata atas kehilanganmu. Tengok, tetapi aku menangis kerana kekhawatiranku atas agamamu. Maknanya kan Nabi Yusuf kan hilang daripada kecil. Jadi Nabi Yaqub risau agama Nabi Yusuf tu apakah akan bertukar ataupun tidak. Dan aku khawatir bukan sekadar atas agamamu, tetapi juga aku khawatir sekiranya tidak ada pewaris daripada keturunanku di kalangan seorang Rasul. Rupanya Nabi Yaqub menangis banyak-banyak selama ni bukan sedih kerana anak hilang, tak redha dengan ujian Tuhan. Tapi dia bagi tahu balik pada Nabi Yusuf, aku menangis wahai anak, bukan semata kerana aku sayangmu, tetapi aku tak nak kehilangan pewaris daripada keturunanku seorang Nabi. Masya Allah. Macam itulah yang kita dapat gambar pengajaran dia daripada ayat 99, yang antara golongan yang Allah letakkan di bawah naungan arash. Kalau kita masih ingat, antaranya rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Antara mereka yang dapat naungan arash pada hari kiamat, siapa dia? Iaitu orang yang bersahabat, berukhuwah, bersaudara kerana Allah. Mereka bertemu kerana Allah, mereka berpisah juga adalah kerana Allah Ta'ala. Sebab itu Nabi Yusuf bertemu dengan ayahnya, berpisah, kemudian dibertemukan balik. Bila mengingatkan antara satu sama lain, mendengar jawapan yang sangat menginsafkan diri. Nabi Yusuf ingatkan ayah dia, jangan sedih dengan ujian kehilanganku, lebih sedih dengan mengingati Allah jika melupakan Allah, daripada sibuk mengingati aku, lebih baik ingat pada Allah. Nabi Yaqub kata, dah, aku bukan risau kehilangan kamu semata-mata kerana aku sayangkanmu, tapi kerana aku khawatir kehilangan seorang anak daripada Rasul. Macam itulah kita seorang ibu ayah, risau kalau kita ada anak, kita tiada anak yang saleh, kita tiada penyambung generasi anak yang baik. Seperti mana dalam surah An-Nisa Allah sebut, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Orang bertakwa tu, benda yang paling dia khawatir, bukan dia khawatir dia mati, dia tak boleh tinggal harta ke anak dia. Yang dia takut kalau dia mati, dia tak ada meninggalkan daripada seluruh anak yang dia ada, seorang pun anak salih dia tak boleh tinggalkan. Dia tak boleh wariskan sebagai warisan yang terbaik selepas kepemergian dia.
Itu kebimbangan Nabi Yaqub. Ya, Masya Allah. Sebab itu, ini pengajaran yang sangat penting. Makna menunjukkan pada kita, itu yang nak disampaikan oleh Nabi Yaqub alaihissalam kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Baik, kemudian hadirin yang saya kasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu berkenaan dengan ayat 99. Kemudian dalam ayat ini, awa ilaihi abawai, disebutkan Nabi Yusuf memeluk. Awa tu ada setengah riwayat kata memeluk ayahnya dan seluruh keluarganya kerana tak pernah bertemu, ya. Ada yang mengatakan disediakan tempat yang khas untuk ayah dan keluarganya, ya, penempatan yang khusus kepada. Ini menunjukkan pada kita tentang layanan kepada ahli keluarga. Okey, habis kita tadabbur tadi, saya sebut kepentingan meninggalkan warisan anak yang saleh dan beberapa pengajaran sebelumnya. Sekarang ni kita nak masuk pada ayat yang ke-100. Ya, kita nak masuk pada ayat yang ke-100, iaitu saya bacakan ayatnya yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa rafa'a abawayhi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujjada. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. Yang bermaksud, setelah mana sampainya Nabi Yaqub alaihissalam ke dalam istana Nabi Yusuf alaihissalam, apa yang Nabi Yusuf buat? Dah peluk cium ayah dia, dah tanya ayah dia, saling nasihat menasihati, ingat mengingati. Antara pengajaran yang kita sebut ayat 99 tadi, ingat mengingatkan, watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr, anak yang saleh dan sebagainya. Lepas dah masuk dalam istana, apa yang Nabi Yusuf buat? Dia pimpin kedua ibu dan ayah dia. Di sini ada perbahasan tafsir sikit di kalangan para ulama'. Ada mufassirin yang mengatakan ibu sebenar Nabi Yusuf sudah pun meninggal. Semenjak Nabi Yusuf terpisah, Nabi Yusuf masa itu ibu kandung Nabi Yusuf masih hidup. Tapi setelah kehilangan Nabi Yusuf, meninggal mak Nabi Yusuf. Sedih mak Nabi Yusuf tak sempat tengok anaknya dibuang oleh anak tirinya. Ya, dipisahkan anaknya dengan kedengkian anak tirinya. Baik. Ada yang mengatakan jadi ibu yang dibawa oleh Nabi Yusuf untuk naik ke singgasana, naik di atas tempat singgasana, tempat duduk yang mulia, di tempat duduk kedudukan sang raja, itu adalah ayahnya sendiri Nabi Yaqub dan ibu saudaranya. Ya, dan tafsiran yang paling sahih menyatakan memang ibu Nabi Yusuf sudah pun meninggal dunia. Walaupun ada riwayat yang mengatakan yang Nabi Yusuf bawa naik ke singgasana itu adalah ibu kandungnya sendiri, namun majoriti para ulama tafsir kata ibu Nabi Yusuf sudah meninggal. Tak sempat Nabi Yusuf nak tengok ibu dia. Dan dibawa naik ke tempat singgasana yang mulia, singgasana tempat sang raja. Raja Mesir itu sendiri bangun daripada tempat duduk dia, beri ruang kepada Nabi Yaqub, dan sebelah lagi tempat duduk Nabi Yusuf diberi ruang untuk duduk padanya ibu saudaranya, yakni adik kepada ibu kandung Nabi Yusuf alaihissalam. Ini mak saudara sendirilah, ya. Dan disebutkan di situ al-arsh ini maknanya singgasana yang mulia, di tempat duduk yang mulia. Yang pertama kita ambil pengajaran dekat sini apa dia? Mengambil pengajaran kepada kita, iaitu berkenaan dengan adab-adab antara anak dengan kedua ibu bapa. Di antara adab yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam adalah memimpin kedua ibu dan ayahnya
dan dibawa untuk duduk dan baginda tidak duduk sehinggalah kedua ibu ayahnya duduk terlebih dahulu. Subhanallah. Adab ni kadang-kala kita tengok benda kecil, ya abang akak sekalian, tapi kesan dia dalam hidup kita ni tak sama. Sebab tu saya merayu sangat anak-anak kita zaman sekarang. Tolonglah abang akak, tolong saya, doakan juga untuk saya juga doa untuk abang-abang akak-akak yang menonton. Tolong tekankan kepada anak-anak kita tentang adab. Generasi salafus salih yang terdahulu, mereka berjaya membina modal insan. Mereka berjaya membina sifat kemanusiaan. Mereka berjaya menanamkan nilai kemanusiaan, nilai kasih sayang, nilai tentang erti kehidupan, hormat menghormati, kerana penekanan mereka tentang adab dan akhlak. Sebab itu Nabi SAW bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kepribadian dan akhlak. Sebab tu kita tengok, kita baca hadis tentang 3 orang lelaki yang tersekat di dalam gua. Antara sebab Allah gerakkan pintu gua itu, salah seorang daripada mereka, dia ada 2 ibu ayah yang sudah tua, yang dia jaga, yang dia pelihara, dan dia tidak minum susu, dia tidak makan, dan dia tak beri isteri dan anak-anak dia makan, sehinggalah ibu dan ayahnya makan. Subhanallah. Apakah amalan yang lebih mulia daripada ini? Ya, bukan senang. Kita dengar macam senang, padahal kita lapar, tapi kita nak tahan untuk beri mak ayah kita makan dulu. Itu kadang-kadang kita pandang, alah benda kecil dah lapar, makan je lah, ya. Kalau mak ayah kita izinkan, tak mengapa. Tapi kita nak sabar dengan kerana mak ayah kita supaya mereka makan dulu, kita makan kemudian. Itu bukan benda yang simple, tapi benda yang cukup menguji kesabaran, dan menyebabkan Allah bukakan pintu gua kepada 3 pemuda yang tersekat dalam gua, yang bertawasul dengan amal salih mereka. Demikian yang dibuat oleh Nabi Yusuf. Walaupun di sudut kedudukan di sisi Allah, kerasulan Nabi Yusuf lebih jauh lebih tinggi daripada Nabi Yaqub. Syariat Nabi Yusuf lebih mulia dan telah memansuhkan syariat Nabi Yaqub AS. Tetapi itu tidak menafikan Nabi Yusuf untuk menghormati dan juga beradab dengan ayahnya sebagai seorang bapa, walaupun bukan sekadar seorang Nabi. Kalau seorang Nabi, title Nabi, ayah dia kena hormat Nabi Yusuf. Tapi sebagai title seorang bapa, Nabi Yusuf perlu hormat kepada ayah dia. Ini pengajaran kedua saya nak sebutkan. Betapa tingginya kita sebagai anak, kita dapat kedudukan pangkat apapun, jawatan apapun, Profesor Emeritus ke, Profesor penuh ke, Profesor Madya ke, Doktor swasta ke, Doktor perubatan kerajaan ke, Ustaz ke, Ulama ke, apa lagi? Jurutera ke, IR ke, apa dia lagi? Semua, Datuk Seri, Tan Sri, apa benda pun jawatan itu, selama kita seorang anak, kita tetap lebih rendah daripada mak ayah kita. Walaupun mak ayah kita orang kampung, walaupun mak ayah kita dia tak tahu mengaji tinggi macam kita, dia tak tahu cakap bahasa Inggeris, dia tak tahu cakap Arab, dia baca Quran pun tajwid tak berapa tepat, tapi dia boleh membaca, atau setengah dia tidak berpendidikan, tetap kedudukannya lebih tinggi daripada kita sebagai seorang anak. Ini pengajaran yang sangat penting. Nabi Yusuf merupakan Perdana Menteri Mesir. Bila ayah datang, tunggu ayah nak sambut. Kalau nak ikutkan, nak pergi ambil ayah dia, tapi Allah tak bagi. Kerana ayah dia perlu menghormati baginda dulu sebagai seorang rasul yang lebih tinggi kedudukan daripada ayahnya. Tapi bila ayahnya dah sampai, dah masuk bab lain antara hubungan bapa dan anak. Sebelum ni antara hubungan rasul dengan rasul, nabi dengan nabi. Jadi ini menunjukkan bagaimana Nabi Yusuf yang ketika itu seorang Perdana Menteri dan juga merupakan seorang rasul, tapi baginda tak lupa, baginda juga merupakan seorang anak.
Sebab itu Nabi Yusuf angkat, pimpin tangan mak ayah dia, bawa letak ke atas, bagi mereka duduk. Nabi Yusuf berdiri kerana nak memahamkan kepada kita, setinggi manapun, hebat manapun seorang anak itu, dia tetap syurganya di bawah telapak kedua ibu ayahnya. Berdasarkan satu riwayat yang menyebutkan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, syurga itu terletak di bawah telapak kaki seorang ibu. Ya, dan dalam riwayat yang lain menyatakan dalam sebuah hadis wa al-Hakim, al-walidain babun awsatu min abwabil jannah. Kedua ibu bapa adalah merupakan salah satu pintu yang tengah untuk seseorang itu dapat memasuki syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila matinya mak ayah kita, peluang kita nak mendapatkan pintu yang lebih mudah masuk syurga telah pun terlepas. Sebab tu Abdullah ibn Umar ketika mana meninggalnya ibunya, dia menangis. Bila orang tanya, kenapa kau menangis? Apakah menangis meratap kematian ibumu? Dia kata, aku bukan meratapi kematian ibuku, tetapi aku meratapi diriku sendiri. Jadi orang pun jadi bingung, kenapa kau meratapi terhadap dirimu? Kerana yang meninggal ibumu. Dia kata, aku meratapi diriku kerana memikirkan bagaimana nasibku untuk ke syurga setelah mana meninggalnya ibuku, setelah mana perginya ibuku. Beginilah kefahaman para salafus salih. Mereka memandang kedua ibu ayah mereka dengan pandangan syurga mereka. Ya, mereka bukan pandang dari sudut pandangan ibu ayah sahaja, tapi mereka memandang pandangan akhirat kepada kedua ibu ayah mereka. Ini yang kita perlu belajar daripada akhlak dan sifat kepribadian Nabi Yusuf AS. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita pergi pula wa kharru lahu sujada. Bila dah duduk di atas, Nabi Yusuf duduk berdiri, kemudian Allah perintahkan Nabi Yaqub supaya sujud kepada Nabi Yusuf AS. Apa yang berlaku? Bangunnya Nabi Yaqub dan disuruh ibu saudara. Nabi Yaqub kahwin dengan adik kepada mak Nabi Yusuf. Maknanya dipanggil salin tika. Kakak meninggal, ambil adik. Dia kalau kahwin dua-dua sekali tak bolehlah kumpulkan dua mahram. Mak Nabi Yusuf dah meninggal, Nabi Yaqub kahwin pula dengan adik kepada ibu Nabi Yusuf AS, yang merupakan mak saudara kepada Nabi Yusuf AS. Jadi Nabi Yaqub panggil isteri dia, mereka turun balik daripada singgah sana. Sebab sekarang ni, tadi dah selesai penghormatan seorang bapa anak kepada bapa. Sekarang penghormatan pula sebagai seorang Nabi kepada Nabi yang lebih tinggi kedudukan di sisi Allah, sebagai seorang Rasul pada Rasul yang lebih tinggi kedudukan di sisi Allah. Mereka turun daripada singgah sana. Nabi Yaqub kumpulkan anak-anaknya, wa kharru lahu sujada. Nabi Yaqub perintahkan seluruh keluarganya 93 orang atau 100 orang kita cerita sebelum ni, semua sujud kepada Yusuf sekarang. Allah perintahkan sujud kalian kepada Yusuf. Baik, mereka pun pakat sujudlah ramai-ramai kepada Nabi Yusuf AS. Sebahagian riwayat mufassirin kata, ulama tafsir kata, yang sujud kepada Nabi Nabi Yusuf tu, ada riwayat mengatakan adalah keluarga Nabi Yaqub saja, tetapi ada riwayat lain yang mengatakan yang sujud kepada Nabi Yusuf AS juga bukan keluarga Nabi Yaqub saja, bukan anak beranak Nabi Yaqub saja, tapi orang yang berada di sekeliling istana itu, bila tengok mereka sujud, mereka pun pakat ramai-ramai sujud. Di sinilah ulama bahas sujud di situ, sujud yang bagaimana. Ya, ada riwayat kata Nabi Yaqub dan ibu isterinya sujud dulu, kemudian abang-abangnya sujud, kemudian barulah orang-orang yang ramai lain yang juga turut sujud. Yang pertama, riwayat tafsir mengatakan, ulama tafsir mengatakan, saya kumpulkan banyak tafsir, saya tak nak sebut rujukan mana. Kalau nak tahu boleh rujuk. Saya rujuk ada Tabari, ada Qurtubi, ada Al-Alusi, ada Ruhul Ma'ani, kemudian adanya Zadul Masir. Jadi banyak Jadi saya nak ringkaskan.
Pertama, ada yang mengatakan sujud tu sujud hormat. Macam sujud macam sujud malaikat kepada Nabi Adam. Dia bukan sujud sembah, bukan sujud ibadat, tetapi sujud penghormatan. Kerana para ulama tafsir mengatakan dulu punya style, kalau kita nak tunjukkan hormat kita kepada seseorang adalah dengan cara kita sujud kepada orang itu. Kita sujud. Zaman syariat Nabi Muhammad SAW, kalau kita nak tunjuk kita hormat kepada seseorang, diajar kita bagi salam, kemudian cium orang itu, cium dahi dia ke, cium telapak tangan dia ke. Itu digantikan dengan cara penghormatan yang baru. Tapi kalau syariat Nabi-Nabi terdahulu, cara mereka nak tunjukkan hormat bukan dia cium dahi, bukan dia cium tangan, tapi mereka sujud kepada orang itu. Jadi sujud di situ adalah sujud kemuliaan, bukannya sujud ibadat menyembah, bukan ya. Baik. Yang keduanya menyebutkan sujud itu, sujud hormat ini telah dimansuhkan hukumnya di dalam syariat Nabi SAW. Dalam riwayat menyatakan dengan dua cara. Satu dengan ucapan salam, iaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan ucapan salam, ucapan ahli syurga. Ucapan yang kita sebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu adalah ucapan ahli syurga. Di dalam syurga kalau jumpa, mereka akan ucap ucapan seperti itu. Allah dah gantikan, Allah mansuhkan sujud tu, ya, Allah gantikan dengan ucapan ahli syurga. Yang keduanya dengan bercium tangan ataupun dahi dan sebagainya, ya. Kenapa sujud? Kerana kemuliaan Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam syariat Nabi Muhammad SAW, tidak boleh sujud selain daripada Allah. Sebab tu Nabi ada bersabda, "Lau kuntu amiran 'alan nas ay yasjuda li ghairihi la amartu an-nisa ay yasjuda li zawjiha." Maknanya baginda menyatakan bahawasanya kalaulah aku dibenarkan oleh Allah untuk menyuruh manusia sujud kepada selain Allah, niscaya aku akan menyuruh para isteri untuk sujud hormat kepada suami mereka kerana kehormatan suami itu, ketaatan pada suami. Tapi Nabi tak suruhlah sujud, kerana syariat sujud itu telah dimansuhkan hukumnya. Maka dengan cara digantikan ucapan salam syurga, yang keduanya dengan berciuman dahi dan tangan, ya. Baik. Ini menunjukkan kepada kita bahawasanya, pengajaran seterusnya, larangan untuk sujud selain daripada Allah, dan sujud hanyalah merupakan hak khusus bagi Allah Ta'ala. Sebab tu dilarang untuk kita menyembah selain pada Allah, tunduk hormat selain pada Allah. Sebab tu ada juga larangan daripada hadis Nabi SAW, walaupun kita tak turun para sujud, tapi kita buat inhina, kita tunduk yang menyerupai kepada paras rukuk pun dilarang juga oleh Nabi SAW. Kerana Nabi kata, wa ammar rukuk fa'azzimu fihi rabb. Kerana rukuk itu untuk mengagungkan Tuhan, sujud itu pula untuk meninggikan Tuhan dan merendahkan yang selainnya. Jadi rukuk dan sujud tidak boleh dibuat pada makhluk, walaupun dengan tujuan hormat, tidak boleh kepada makhluk. Adapun yang kita duk baca hadis yang orang-orang Yahudi pernah sujud bila nampak Rasulullah, mereka nak beriman pada Rasulullah, mereka sujud di hadapan Rasulullah, mereka cium tak kaki Rasulullah ketika sujud tu, kerana ulama kata mereka masih beramal dengan syariat mereka. Kerana ketika itu mereka belum masuk Islam, cuma mereka percaya Rasulullah itulah yang mereka nantikan sebagai Rasul terakhir. Itu bagi padri-padri yang nak beriman pada Rasulullah. Mereka beramal lagi dengan cara syariat mereka. Tapi dalam syariat Nabi Muhammad SAW, benda itu telah dilarang kerana nak menutup daripada jalan fitnah yang boleh membawa kepada kesyirikan dan penyembahan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi sebab tu tak boleh kita tunduk hormat begitu yang menyerupai mirip dengan rukuk dan sebagainya, tidak dibenarkan, ya. Haram hukumnya, tidak dibolehkan, melainkan hak mutlak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya.
Dan kemudian bila tengok sujud Nabi Yusuf, saya sambungkan tafsirnya, Nabi Yusuf pun berkata, ini sama seperti apa yang telah Allah beri mimpi kepada aku sewaktu aku kecil dahulu, yang matahari dan bulan dan seluruh bintang-bintang telah sujud kepada aku. Ini yang Nabi Yusuf bersyukur kerana Allah telah membenarkan mimpinya sewaktu ia kecil ketika dia cerita kepada ayahnya dahulu. Ya. Ada yang ulama kata ketika ketika terjadinya peristiwa sujud itu, ketika berlaku peristiwa sujud itu, usia Nabi Yusuf alaihi salam telah pun mencapai 100 tahun. Ada setengah riwayat kata 98 tahun. Ya. Umur Nabi Yusuf 107 tahun, ada riwayat lain kata 120 tahun. Maknanya tinggal 20 tahun lagi Nabi Yusuf hidup atau 7 tahun. Ya, kalau kita ambil 100 tahun, ya. Baik. Dan dalam riwayat mengatakan 17 tahun Nabi Yaqub hidup bersama dengan Nabi Yusuf sebelum Nabi Yaqub meninggal dunia. Dan Nabi Yusuf hidup selang selepas kematian, kewafatan bapanya, hanya tidak lama selepas daripada itu. Kalau 17 tahun, kita ambillah Nabi Yusuf hidup lebih kurang 120, maknanya tinggal 3 tahun lagi baru Nabi Yusuf AS wafat. Ya? Baik. Ini menunjukkan kepada kita masa, ulama kata, masa keturunan Nabi Yaqub AS masuk ke dalam Mesir, jumlah mereka hanyalah 93 orang, kurang 100 orang. Tetapi bila masuk, nak kata Bani Israel ni, mereka duduk dekat Mesir lama tau. Idea mereka, kebijaksanaan mereka, banyak tamadun-tamadun yang diambil oleh Fir'aun tu sebenarnya daripada kebijaksanaan orang Bani Israel, terutamanya dalam pembinaan piramid. Sebenarnya yang bijak tu bukannya Fir'aun, bukan Fir'aun yang buat piramid. Dia kerahkan Bani Israel guna pandangan idea mereka untuk membina piramid. Mereka masuk ke Mesir zaman Nabi Yusuf. Sebelum tu Bani Israel tak ada negara yang khusus. Tidak ada negeri yang khusus mereka menetap. Mereka selalu berpindah-pindah. Berdasarkan firman Allah yang kita tengok ayat 100 tu, minal badwi. Mereka hidup secara badwi, berpindah randah secara nomad. Ya, iaitu disebutkan mereka Nabi Yaqub dan keluarga-keluarganya hidup di sebuah bukit di Syam namanya Bukit Aulaj. Dan mereka duduk di pondok-pondok, kemah-kemah di padang pasir seperti pelarian di Palestin. Ya. Mereka masuk Mesir 100 orang jumlah, kurang 1 orang. Zaman Nabi Musa, masa mereka keluar dihalau oleh Fir'aun, masa Nabi Musa bawa mereka nak pergi menyeberangi laut terbelah, jumlah mereka dah jadi 670,000 orang Bani Israel. Daripada masuk kurang 100, beranak pinak duduk kat Mesir. Allah bagi negara Mesir kat mereka. Setelah mana Allah hukum mereka sebelum daripada Nabi Yaqub lagi lah, atas keburukan yang dibuat oleh abang-abang Nabi Yusuf, Allah hukum mereka hidup berpindah randah. Selepas mereka dah bersatu balik, Allah bagi nikmat balik. Mereka duduk kat Mesir lama, daripada zaman Nabi Yusuf sampai zaman Nabi Musa, sehinggalah mereka diseksa oleh Fir'aun dan nak dibunuh, sehingga mereka lari keluar dari Mesir. Jumlah mereka 670,000 orang. Ya. Baik, sekarang ni kita nak ambil pengajaran yang ketiga. Tadi saya sebut pengajaran tentang penting menghormati kedua bapa. Ya, pengajaran kedua kita bincang larangan untuk sujud melainkan pada Allah Ta'ala, dan juga menghormati, mengagungkan dan sebagainya selain daripada Allah Subhanahu Ta'ala. Dan yang ketiga, kita nak mengambil pengajaran dekat sini, iaitu sebab-sebab kemuliaan. Tengok Nabi Yusuf cerita dalam ayat ni, wahai ayah, dia kata, wahai, lepas semua dah sujud, semua dah bangun daripada sujud, Nabi Yusuf bagi tahu kat abang-abang dia, wahai abang-abang, kalau kamu nak tahu, dulu masa aku kecil aku pernah bermimpi begini. Sekarang Allah dah benarkan. Nabi Yaqub pun cerita balik, ya wahai anak-anakku, ini yang telah dimimpi, yang telah aku cuba rahsiakan pada kalian kerana takut kalian berdengki dan bermusuhan dengan Yusuf. Sekarang kalian tengok apa yang Allah dah bagi pada Yusuf. Dan sebab apa? Nabi Yusuf cerita, ya abati, wahai ayah, kenapa Allah bagi kemuliaan pada aku? Bayangkan, muslimin muslimat, Nabi Yusuf mimpi masa kecil tahu, umur 9 tahun. Nabi Yusuf tak faham kenapa dia mimpi matahari bulan sujud pada dia. Sekarang ni, setelah dah umur kat 100 tahun, baru Nabi Yusuf faham kenapa Allah perintahkan Nabi Yaqub yang lain sujud kepada baginda.
Yang pertama ulama kata kerana nak memansuhkan syariat Nabi Yaqub. Sejak Nabi Yaqub sujud saja kepada Nabi Yusuf, syariat Nabi Yaqub sudah tidak lagi diamalkan, dan diamalkan sahaja syariat Nabi Nabi Yusuf alaihi salam. Di sini menunjukkan masa Nabi Isa turun akhir zaman, Nabi Isa pun dah tak boleh jadi imam walaupun dia seorang rasul, walaupun dia seorang nabi. Nabi Isa suruh Imam Mahdi yang jadi imam, Nabi Isa sekadar menjadi makmum. Kerana apa? Syariat Nabi Isa dah tak boleh diamalkan, kena ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak katakan mulianya. Kalau Nabi Yaqub kena sujud dan mengikut syariat Nabi Yusuf. Tapi Nabi Isa kena ikut syariat Nabi Muhammad, tapi dalam keadaan Nabi Muhammad sudah wafat. Maknanya kena ikut belakang umat Nabi Muhammad. Kan Nabi Muhammad SAW sudah tidak ada. Kalau Nabi Yaqub tak apalah, dia ikut Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf masih hidup sebagai seorang rasul. Nak menunjukkan mulianya Nabi Muhammad SAW. Ya. Baik, yang pertama, sujud itu, kemuliaan yang Allah benarkan pada hari itu adalah kerana pemansuhan, pengisytiharan pemansuhan syariat Nabi Yaqub dan penerimaan pelaksanaan syariat secara official lah syariat Nabi Yusuf alaihi salam. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan kat sini. Apa Nabi Yusuf kata? Kenapa Allah bagi kemuliaan sujud ni kepada baginda? Waqad ahsana bi idh akhrajani minas sijn. Wahai ayah, Allah dah bagi kemuliaan sujud ni, Allah dah benarkan mimpi itu setelah Allah berbuat baik kepada aku dengan Allah keluarkan aku daripada penjara. Yang pertama, sebab kemuliaan yang Nabi Yusuf nak cerita ke abang-abang dia, ke ayah-ayah dia. Sebab apa Allah bagi kuasa sekarang ni, Allah angkat syariat Nabi Yusuf sekarang ni, dan beri kekuatan dan kedudukan kepada Nabi Yusuf sekarang ni. Berikan pertemuan balik dengan ayah dan abang-abangnya dan keluarganya sekarang ini. Kenapa? Yang pertama Nabi Yusuf kata, kerana ahsana bi idh akhrajani minas sijn. Pertama adalah kerana kesabaran Nabi Yusuf menahan nafsunya sehingga ia dipenjarakan. Sebab itu Allah muliakan balik Nabi Yusuf alaihissalam kerana Nabi Yusuf telah menahan dirinya daripada tunduk kepada Zulaikha dan menahan diri baginda daripada menghukumi Zulaikha dan minta diadilinya baginda. Bahkan baginda buat baik pula, ya, buat baik dengan memaafkannya. Maka disebabkan kerana itu Allah memberikan kemuliaan ini, ya, Allah memberikan kemuliaan itu kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Baik, apakah bentuk kebaikan ahsana? Kebaikan yang Allah buat kepada Nabi Yusuf disebabkan ada kebaikan yang dibuat oleh Nabi Yusuf terlebih dahulu sebelum itu. Sebab itulah Nabi Yusuf kata, Allah telah berbuat baik pada aku. Tapi sebelum Allah berbuat baik kepada Nabi Yusuf, ada beberapa perkara yang Nabi Yusuf telah berbuat baik. Ini sebab kemuliaan Nabi Yusuf dapat, kerana tu Allah beri kemuliaan dan berbuat baik kepada Nabi Yusuf. Yang pertama saya sebut tadi, kerana Nabi Yusuf dapat menahan nafsunya walaupun sehingga dipenjarakan dan diseksa dalam penjara. Menunjukkan pada kita, setiap kali kita tinggal keinginan nafsu kerana kita utamakan kehendak Allah, Allah akan buat baik kepada kita. Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajiduhu tujahaka. Buat baik, jaga urusan Allah, Allah akan jaga urusan kita. Jaga urusan dengan Allah, Allah sentiasa berada di hadapan kita. Itu yang pertama. Ingat ya, kalau kita boleh tinggal keinginan nafsu, utamakan kehendak Allah SWT, maka Allah Ta'ala akan tinggikan darjat kita dan Allah akan berikan kemuliaan kepada diri kita daripada orang lain. Yang kedua, kesabaran apa kita tengok dekat sini? Yang kedua disebutkan adalah kebaikan Nabi Yusuf memaafkan orang yang memasukkan dia dalam penjara, ini Zulaikha dan suaminya. Kemaafan itu yang diberikan oleh Nabi Yusuf. Itu yang kedua. Yang ketiga, perhatikan, nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati.
dan kesabaranku kerana syaitan telah pun merasuk untuk memisahkan antara abangku dengan diriku. Ya, antara abangku dengan diriku. Ini permusuhan abang-abangku terhadap diriku. Yang ketiga, kebaikan yang dibuat oleh Nabi Yusuf AS dengan berbuat baik kepada abang-abangnya ketika abang-abangnya datang ke Mesir minta tolong. Nabi Yusuf buat baik pada abang-abangnya dan tak menghukumi abang-abang dia, tak balas abang-abangnya, hanya untuk mendidik abang-abangnya untuk insaf dan memaafkan pula abang-abangnya, sehingga kan Allah takdirkan abang-abangnya pula yang tolong menyatu padukan mereka balik sebagai sebuah keluarga atas dasar kasih sayang. Subhanallah. Ya, maknanya bila kita buat baik, orang yang jauh pada kita pun akan menjadi dekat dengan kita. Ya, bila kita maafkan orang yang benci kita pun akan sayang pada kita. Kalau kita nak orang sayang kita, kita kena banyak memberi kasih sayang dan banyak memberi kemaafan kepada orang lain. Kalau kita nak orang dekat dengan kita, kita sendiri perlu berbuat benda-benda yang mendekatkan diri kepada orang. Kebaikan dan sebagainya, barulah orang boleh dekat dengan diri kita. Seperti mana kebaikan yang dibuat oleh Nabi Yusuf AS. Ya. Dan yang terakhir, kebaikan yang dibuat oleh Nabi Yusuf yang kita baca ayat 99 sebelum ni. Awa ilai abawai, memberi kuasa dan memberi tempat keselamatan kepada ibu ayah dia dan keluarga dia. Kuasa diberi pada Bunyamin. Dia lantik Bunyamin jadi penasihat dan sebagainya, dan dia tolong abang-abang dia dan sebagainya. Maka atas itulah Allah memberikan kuasa itu kekal kepada Nabi Yusuf sampailah Nabi Yusuf wafat. Maksudnya Nabi Yusuf pegang jawatan itu sampailah baginda alaihi salam wafat. Ya, wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu di hujung ayat tu Nabi Yusuf kata, sesungguhnya Tuhan aku mengasihani sesiapa yang dia kehendaki kerana dia maha mengetahui dan maha bijaksana. Nabi Yusuf maknanya Allah Taala maha mengetahui kebaikan yang dibuat oleh Nabi Yusuf, walaupun tak semua tahu kebaikan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf itu, dan Allah maha bijaksana bagaimana nak menggantikan kebaikan yang dibuat oleh orang-orang yang telah berbuat baik dengan kerana Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan kepada kita bagaimana kebaikan itu telah Allah cambahkan lagi dengan Allah beri keturunan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kahwin dapat 3 anak. Ifrathim, Mansha, Rahmah. Rahmah isteri kepada Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian Mansha pula dia dapat anak dia nama Nun. Nun pula kahwin dapat anak dia nama Yusha. Yusha inilah merupakan seorang Nabi yang pergi teman Nabi Musa alaihissalam pergi berjumpa dengan Nabi Khidir ketika belajar itu. Maknanya Allah bagi keberkatan dengan kebaikan yang Nabi Yusuf buat dalam hidupnya. Allah gantikan kebaikan itu bukan semasa hayat Nabi Yusuf saja, tapi selepas Nabi Yusuf wafat pun Allah pilih anak perempuan Nabi Yusuf kahwin dengan seorang Nabi. Cucu Nabi Yusuf juga terdiri daripada seorang Rasul dan Nabi. Ini menunjukkan pada kita bahawasanya hal jazaul ihsan illal ihsan. Pengakhiran pengajaran, tidak ada kebaikan yang kita buat melainkan balasan yang Allah sebut adalah dengan kebaikan juga. Dan ingat, kebaikan yang Allah gantikan kepada kita adalah jauh lebih baik daripada kebaikan yang kita buat. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahawasanya sebagai penutup ayat yang ke-100 ini, untuk pagi ini kita punya tadabbur, bagaimana Nabi Yusuf bagi tahu pada abang-abangnya kebaikan yang telah Allah balas kepadanya dengan kebaikan yang telah dia buat. Sabar walaupun dipenjarakan, dizalimi, ditindas. Ya, sifat sabar itu penting. Yang kedua, memaafkan. Lepas keluar penjara, Nabi Yusuf tak hukum Zulaikha dan tak balas balik orang-orang yang menzalimi dia, yang memfitnah dia dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah berbuat baik kepada abang-abangnya dan nak menghubungkan. Yang ketiga, menghubungkan silaturahim. Dia buat baik pada abang-abang dia bila abang-abang dia datang ke Mesir minta pertolongan, dan dia buat-buat macam tak kenal. Sebab kalau kenal nanti abang-abang dia
takut nak jumpa dia. Sebab dia dah jadi raja, dia dah jadi penguasa. Jadi dia buat tak kenal, tapi dia buat baik. Nak ambil peluang tu buat baik pada abang-abang dia selain memaafkan abang-abang dia. Jadi sabar, memaafkan, menghubungkan silaturahim, ya. Dan juga kemudiannya disebutkan di sini, Nabi Yusuf bagi tahu dengan 3 perkara kebaikan yang dibuatkan oleh baginda itu, Allah telah membalas kepada. Yang keempat adalah memberi tempat tinggal, iaitu baginda alaihi salam memberi tempat tinggal kepada keluarganya. Ini menunjukkan bahawasanya selain pada silaturahim nak mempersaudarakan, baginda juga membuat kebaikan dengan adil. Yang keempat adalah keadilan baginda kepada seluruh rakyat dia. Tolong orang luar negara lain dan kemarau pun tolong. Tempat tinggal diberikan kepada keluarga. Sangat suka berbuat kebaikan. Maka itulah yang Allah Ta'ala telah ganjari kemuliaannya dengan semua sujud kepada Nabi Yusuf. Ada ulama tafsir yang semua sujud tu maknanya mereka semua telah mengimani. Ini pelengkap kepada nikmat kelima. Mereka telah mengimani kepada syariat dan ajaran agama Nabi Yusuf AS. Bukannya abang-abangnya saja, tapi penduduk di istana, rakyat di Mesir telah pun beriman kepada ajaran Nabi Yusuf. Sebelum itu mereka adalah merupakan seorang yang musyrik. Ini menunjukkan pada kita bahawasanya beberapa kepentingan, kebaikan selalu akan berakhir dengan kemenangan. Dan kesabaran selalu berakhir dengan ketenangan dan juga kelapangan. Dan juga mengingatkan kepada kita kemaafan selalunya berakhir dengan kegembiraan. Dan juga penting pada kita bila kita pegang kunci-kunci ini, kunci-kunci kemenangan, kebahagiaan, ketenangan ini, kita akan mendapat kenikmatan seperti mana yang dilalui oleh Nabi Yusuf AS setelah menjalani perit dan ujian mihnah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah sebut inna ma'al usri yusra. Ini pengajaran terakhir. Setiap kesulitan Allah akan beri kemudahan. Satu kesulitan, 2 kemudahan. Maknanya cuba bilang berapa banyak kesulitan dilalui oleh Nabi Yusuf, tetapi Allah telah menggantikan pada Nabi Yusuf kemenangan yang sangat, kenikmatan yang sangat-sangat banyak, ya, kepada baginda dengan keluar penjara, jadi orang kuat raja, boleh Islamkan raja, kemudian boleh bertemu dengan abang-abangnya, boleh bertemu dengan ayahnya, orang beriman pada syariatnya. Masya Allah. Sempat hidup dengan ayah dia balik, nak berjasa dengan ayah dia balik, nak berbakti dengan ayah dia balik, sehinggalah ke akhir hayat. Dan insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan ayat 101. Jangan tinggal, ini sangat penting, iaitu apakah persediaan terakhir Nabi Yusuf alaihissalam di penghujung usianya. Kalau kita nak tahu apa amalan yang terbaik, persediaan yang terbaik, nikmat yang terbaik bila kita berada di hujung usia, insya-Allah nantikan pada minggu hadapan. Sekian saja dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi